saya nak cakap pasal Majlis Pemulihan Negara, MPN. Ramai di antara tuan-tuan perempuan bila dengar saya nak cakap pasal MPN, anda mesti skeptikal, cakap saya orang Tun. Okey, macam ni lah saya nak terangkan senario sekarang apa yang saya tengok. Dan yang terbaru malam tadi, kononnya kita dikejutkan dengan berita bahawa UMNO menarik sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri sekarang. Kita ada yang surprise, ada yang terkejut gitu kan. Pada saya secara personal tak mendatangkan apa-apa kesan untuk saya pun. Saya just dah lah nak buat macam mana kan. Pada saya tak ada kesan, maknanya dia sokong ke, dia tak sokong ke, tak ada apa-apa makna pada saya secara personal apa yang saya tengok selama ni yang telah berlaku. Bukan baru sekali dua UMNO buat mesyuarat seumpamanya, dah banyak kali dah pun. Dan MP UMNO kan masih lagi pegang jawatan, masih lagi menjadi menteri apa semua kan, latihan politik apa semua, masih lagi dia orang ada dalam kepompong Perikatan Nasional kan. Menarik sokongan ataupun mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada menjadi Perdana Menteri tak bermakna mereka tak sokong Perikatan Nasional. Masih lagi ayat-ayat yang kita sebagai rakyat ni tak boleh percaya. Ingat tak isu yang di-Pertuan Agong kata segera buka parlimen? Ada pula MP yang berpihak kepada pro kerajaan semasa ini, parti politik lah yang mewakili parti politik. Dia kata yang di-Pertuan Agong tak cakap segera tu segera macam mana. Maknanya hari apa kan, menyakitkan hati kita bila dengar. Jadi bila kita tengok statement-statement yang lately yang berlaku ni, kita jadi macam alah, lantak lah dia orang kan. Kita sebagai rakyat ni dah malas lah, dah tak percaya dan dah meluat dan menyampah dan sebagainya. Okey, hari ni saya nak cakap pasal MPN. Kenapa saya fikir pasal MPN, pasal idea MPN ni adalah idea yang baik? Kerana saya dah meneliti. Ini adalah pada saya, pada ketika ini, saya fikir ini adalah di antara solusi yang tuntas untuk mengatasi masalah sekarang yang kita hadap. Senario semasa, apa yang membuatkan saya bersetuju dengan MPN dan apa membuatkan orang lain setuju tak setuju ke. Kita tengok dulu, kita tengok kenapa. Okay, sekarang seperti yang korang tahu semua, negara kita sedang mengalami krisis. Krisis yang berlaku, yang agak kritikal keadaannya, di mana berpunca daripada pandemik yang melanda dunia. Okey, dekat sini saya ada buat note lah sikit. Krisis lah Di antara krisisnya yang negara kita sedang alami adalah krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis pendidikan, sosioekonomi pendidikan. Ini 4 krisis besar ni ada dekat dalam nota Majlis Pemulihan Negara kalau korang pergi. Krisis kesihatan macam sekarang lah, pandemik. Okey, dengan angka pandemik tak ada yang nak turun-turun, orang kena COVID kan. Lepas tu yang dapat jab vaksin pun tak ramai lagi, quite slow. Lepas tu frontliner kita nampak macam dah burn out, macam dah semacam dia orang dah letih dengan katil ICU congested, dengan ward yang penuh. Orang sakit-sakit biasa pun dah pening kepala. Pergi hospital kalau sakit-sakit biasa ni pening kepala, silap hari bulan tak nak pergi hospital. So benda-benda ni adalah krisis kesihatan. Lepas tu krisis ekonomi. Tahulah keadaan ekonomi sekarang di sekeliling kita kan. Kalau ekonomi bagus, berbeza dengan keadaan ekonomi sekarang yang tak bagus. Macam mana kita nak nafikan lagi keadaan ekonomi sedang nazak kan? Memang tak dapat nak nafi lah. Politikus yang memainkan sentimen bendera putih tu, memang korang tak ada perasaan, korang tak ada akal. Korang mentingkan diri. Sebenarnya bendera putih tu trigger something kepada kita untuk membantu lagi. Bukanlah kau cakap banyak, tak nak bantu sudahlah, diam kan. Tapi sebenarnya bendera putih tu adalah satu, the way of one way of communication. Rakyat gunakan untuk memberitahu semua orang, bukan setakat politikus yang tak berguna ni. Sebenarnya nak beritahu semua orang dia perlukan pertolongan. Ada orang boleh beritahu kau direct, dia lapar. Ada orang diam diri, malu dan sebagainya. So sebenarnya sangkut bendera putih, baju putih, kain tudung putih, telekong putih, itu semua pun dah menurunkan dia orang punya orang kata ego dan sebagainya, sampai buat macam tu. Tak kira lah kan, memang dia orang desperately need help. So tolong aje lah kan, daripada mengutuk dia orang tu bermotif politik lah apa. Come on lah kan. Itu krisis ekonomi. Company banyak tutup,
Orang banyak hilang kerja. Korang mana yang tak hilang kerja, mana yang work from home, mana yang still ada pendapatan, pekerjaan tu memang tak terasa. Tapi kalau sekali Allah tarik nikmat tu semua, korang berada di situasi orang yang kehilangan kerja, yang tak ada apa-apa, bayar sewa rumah, bayar apa semua installment, apa duit makan anak baby ke apa benda, korang baru tahu tinggi rendah langit. Serius sebenarnya benda ni hutang negara pun meningkat. Jadi krisis ekonomi, krisis yang teruk yang boleh membawa kepada kesihatan ekonomi tadi, membawa kepada krisis-krisis yang lain. Seterusnya krisis politik. Tengoklah politik sekarang kan, politik yang tak stable, flip-flop, yang kelakar, yang funny, yang kita tak nampak dekat negara lain berlaku sebegini teruknya. Dekat sini je yang kelakar-kelakar ni berlaku. So kerajaan yang tak absah, lepas tu yelah parti politik Perikatan Nasional tu lah yang tak absah. Dia timbul selepas PRU14. Dia bukan diundi majoriti oleh rakyat, tapi dia pula jadi kerajaan. Masa yang menang PRU14 dia tak mentadbir, tapi yang mentadbir adalah kerajaan Katak Lompat yang disertai oleh MP-MP Katak Lompat. Kalau dia tak lompat, tak jadi macam ni. Dia lompat tapi dia tak mengaku yang diri dia lompat tu. Itu yang dia tak nak tunjuk yang dia lompat. Ramai pula yang melompat sama, penyokong pun melompat sama. Jadi itu tak stable. Kerajaan yang goyang, kerajaan yang sikit number, tak banyak. Jadi bila-bila boleh jatuh. Lepas tu krisis pendidikan, budak-budak PDPR bersepah-sepah. Ramai pelajar yang cemerlang STPM, SPM, sewarna apa benda lain kita nampak kan. Tapi korang tak nampak ke yang tak cemerlang apa jadi dengan dia orang? Apa jadi dengan nasib budak-budak ni yang tak cemerlang ni? Siapa nak bela dia orang? Yang belum exam, yang budak-budak kecil yang kat rumah ni, yang ibu bapa mengeluh ni, tak terjagalah anak-anak dia orang PDPR. Macam mana dengan tak ada gadgetnya, dengan tak ada internetnya, dengan tak apa-apa kan? Itu tak ada orang fikir. Orang fikir yang wangi-wangi je, yang baik-baik je, yang tak accomplish ni orang tak nak fikir, orang tak nak bela. So what will happen to them? Bil internet pun mak bapak sampai tahap tak mampu nak bayar. Apa akan jadi kepada orang-orang ni semua? Itu tadi 4 krisis besar yang saya terangkan melalui pembacaan saya di dalam Majlis Pemulihan Negara, apa yang saya faham. Dan sekarang kita tengok punca macam mana 4 krisis ni boleh membelenggu kita rakyat Malaysia sekarang ni. Kenapa? Yang pertamanya, kerajaan tak stabil. Korang setuju tak dengan saya? Saya cakap kerajaan tak stabil. Kerajaan semasa ini tak stabil. Mananya tak stabil? Tengoklah kelakar-kelakar macam saya cakap tadi. Funny thing happen yang tak boleh diterima, yang tak boleh digest. I cannot brain situasi kerajaan sekarang yang tak stabil ni, yang tak kukuhnya, tak bersifat jangka panjang, tak promising. Kan? Tengok pun macam memang anytime aja boleh jatuh. Anytime aja lompat melompat, tukar menukar boleh berlaku. Apa benda ni kan? Ini adalah buat masa ni benda ni yang paling terburuk dalam sejarah lah keadaan politik negara sekarang ni. Kita boleh cakap punca krisis juga ada connectionnya dengan pentadbiran yang kucak-kacil. Selepas kerajaan tak stabil, bila kita dapat tahu kerajaan tak stabil adalah kerana pentadbiran dia yang kucak-kacil. Pentadbiran yang kucak-kacil, tengoklah parlimen tutup. Kan? Ni memanglah tak lama lagi parlimen dibuka. Tapi kenapa yang kau tutup parlimen? Saya pernah keluar video sebelum ni, saya kata kenapa tutup parlimen? Buka lah parlimen tu kan. Sampai nak yang di Pertuan Agong 3 kali trigger ke 3 kali petik suruh buka parlimen, segera. Sampai dikeluarkan perkataan segera baru nak buka parlimen. Ini memang serius, memang kucak-kacil, memang sangat teruk lah, sangat buruk dalam sejarah negara keadaan ini. Ini punca krisis yang membuatkan benda-benda ni semua kucak-kacil. Lepas tu yang lompat-melompat, si katak lompat. Sekarang katak lompat tak perlu tunggu hari hujan, hari kemarau ke, hari apa ribut ke pun dia lompat juga. Dia lompat suka-suka hati dia. Mentang-mentang tak ada polisi, tak ada undang-undang negara yang menjurus kepada tak boleh lompat, maka diorang freely, happily melompat. Itulah yang kita tak puas hati tu. Memanglah PH hanya 22 bulan mentadbir negara, tapi contributionnya siapa? Melompat. Kalau tak ada orang yang melompat keluar daripada Pakatan Harapan, sekarang masih lagi Pakatan Harapan sebagai kerajaan yang parti politik yang terpilih, yang menang PRU14 masih mentadbir negara. Oleh kerana melompat, maka number dia orang dah kurang. Jadi yang melompat dapat number baru yang besar. Salah satu contribute kepada number yang besar tu UMNO. Dan semalam UMNO keluar statement tak nak menyokong Tan Sri Mahyana Yassin. Alamak, you playing around lah. You play around the bushes. You know, apa benda kan? Kita tengok pun macam entah apa-apalah. Lepas tu kabinet besar. Ini memang annoying sangat saya tengok kan. Kabinet besar, menteri timbalan menteri 1, timbalan menteri 2, penasihat lagi, duta khas lagi. Kan? Ini semua bayar pakai daun ke? Kan? Ini semua bayar pakai duit tau.
duit gaji dia orang ni kan, duit tu datang daripada siapa? Daripada langit ke? Kan? Kerajaan rakyat suffer. And then while you MP yang lavish punya lifestyle ni, wow, memanglah orang tak senang, memanglah rakyat marah dan benci sebab ini berlaku. Cut lah, patutnya 70 menteri tu tinggalkan separuh ke, kan? Nak menghadapi pandemik ni kan. Itulah, tu sebab MPN adalah tuntas, solusi yang tuntas. MPN ni jangan dikhawatiri lah, janganlah setting mind tu MPN sama dengan mageran. Kejap lagi saya beritahu apa beza MPN dengan mageran. Korang kena fikir betul-betul. Majlis Pemulihan Negara ni kalau dapat dibuat pun dia tak boleh lebih daripada Mei 2023. Maknanya next PRU 15 MPN ni tak ada dah. MPN ni sebelum tu dah kena dihentikan. Dia tak boleh lebih daripada Mei 2023 lah maksimum. So MPN ni diumpamakan sebenarnya Majlis Pemulihan Negara ni macam National Service lah. Ini jalan yang orang boleh dikatakan macam ultimately untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Dulu mageran ni dulu untuk mewujudkan keharmonian kaum, bertitik tolak daripada peristiwa 13 Mei tahun 69. Jadi mageran dibuat untuk control the situation masa tu. Keadaan krisis masa tu, untuk mewujudkan ketenteraman di antara kaum. Tetapi MPN sekarang tak samalah macam mageran tu. MPN sekarang untuk membantu settle down 4 krisis tadi kan, yang 4 krisis yang saya beritahu tadi. Krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosio, pendidikan. Itulah yang kita nak stabilizekan dengan menggunakan MPN sekarang. Jadi lain lah kan, lain dia punya objektif tu. Dan MPN ni sebenarnya kalau dilakukan tak adalah situasi tutup parlimen. Tidak, MPN ni akan menjadi satu badan yang dia akan mencadangkan macam-macam ni secara berkala. MPN ni disertai oleh profesional, orang-orang yang ahli dalam bidang dia, pakar politik, pakar ekonomi, pakar pendidikan, orang-orang yang ahli, bukan politician yang tak sesuai dengan tugas ni. Itulah kau orang nampak dia tak buat kerja, dia tak tahu nak buat macam mana. So MPN ni akan dianggotai oleh mereka yang profesional untuk membantu pentadbiran negara ni mencadangkan sesuatu jalan atau solusi itu dan dibawa ke dalam parlimen dan akan dibahaskan oleh para ahli parlimen. Bukan MPN ni tutup semua orang, tapi sekurang-kurangnya MPN akan mengekang perangai-perangai politikus yang sentiasa bermain politik. Sekarang kita tak nak fikir politik, kita nak fikir selesaikan masalah rakyat. Kita nak curve COVID tu landai kan, kita nak katakan inilah cita-cita besar, tapi tak ada jalan yang betul. Jadi MPN ni dapat stablekan benda-benda tu sekiranya tidak dikuasai oleh politikus-politikus yang tak berguna ni. Jadi MPN akan masuk dekat situ, betulkan semua. Selagi tak ada fungsi yang macam MPN ni, korang percayalah, keadaan ni macam tarik-tarik tali je. Sokong, kejap tarik sokong, kejap begitu, kejap begini. Lepas tu number pun tak stable. Keabsahan number sokongan tu bila-bila je sebab kau tak boleh lompat. Tapi kalau ada MPN, kau lompat-lompat lah, kau masuk lubang. Jadi MPN akan membantu semua. Don't care about yang lompat, kau nak lompat kau punya hal. Tapi tak ada kena-mengena dengan MPN, di mana MPN akan jalan macam kereta api bulat. Dia akan jalan dan menyelesaikan semua benda-benda yang tersekat-sekat ni. Jadi politikus tak berkesempatan nak main-main politik, nak berpura-pura, nak drama swasta pukul 7, pukul 8. Tak ada chance kau orang nak buat macam tu. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak segera dibuat. Kalau itu hari kita dah sampai tahap darurat, engkau orang tak perasan ke? Dah darurat dah dibuat, darurat tak berjaya. Takkanlah engkau orang nak buat solusi yang lebih ringan daripada darurat. Lepas darurat is what? Lepas darurat adalah perkara seperti MPN kena dibuat. Maknanya lebih advance. What else selepas darurat tak berjaya? Mestilah pergi ke kaedah yang lebih advance. Bukan kita patah balik ke belakang, okay? Jadi nak buka parlimen kena ada MPN supaya semuanya align semula dan tak boleh nak berpolitik bagai. Kalau berpolitik pun tak memberi kesan. Lompat-lompat tak memberi kesan kerana we concentrate to MPN punya work, punya job, punya kerja. Dan diorang akan buat dan semua MP harus akur dan ikut. Tak ada dah masa kau orang nak counting days, counting kau orang punya sokongan, nak cakap orang tu sokong hari ni, lepas tu tak sokong, lepas tu sokong balik, apa benda kan. Jadi MPN sebenarnya jalan yang tuntas. Kau orang ketepikan ideologi politik, kau orang tak suka itu ini ke apa kan, kau orang punya ego, you put down first. Ini adalah jalan. Sebenarnya
Yang paling ultimately, yang paling berkesan sebenarnya, insyaAllah kalau kena caranya, inilah jalan yang betul. Selain daripada buka parlimen, kita terpaksa tengok lagi drama MP ni, politikus ni, politician ni, yang sekejap itu sekejap ini, kita pening, kita sampai tak reti beza mana betul mana salah, dan kita masih lagi keadaan seperti sekarang. Dia orang punya hentam-hentam dalam parlimen tu nanti pun dah macam berhiruk pikuk, kita pun tengok meluat. Sampai bila tuan-tuan perempuan? Fikirkan.